tidak diiktiraf, dia baginat yang ta'im, tapi masih dalam ruang lingkup yang boleh diamalkan. Contoh boleh baca, tu kita dapat ilmu pula. Sebab kalau kita nak agak duduk di kuliah, kadang-kadang tak cukup, tuan kena banyak membaca sendiri. Dan kalau tuan tak faham, tuan boleh tanya ustaz yang ada, Pak Imam kita. Kalau kita betul-betul berminat dengan ilmu lah. Sebab tuan-tuan, ilmu ni bukan sekadar ilmu sebenarnya. Ilmu tu sendiri amalan. Sama juga dulu saya pernah baca kat tuan-tuan satu hadis Nabi. Iman tu sendiri bukan iman semata-mata, tapi iman tu adalah amalan. Pada Nabi ditanya oleh Ma'iz dalam satu riwayat Ahmad. Ma'iz tanya, ya Rasulullah, ma afdalul amal? Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling baik? Nabi kata, imanun billahi wahda. Saya mengajar di banyak tempat, saya pakai buku Dr. Syahrir Jasam, buku Fadilah Amalan. Hadis hak pertama yang buat mai hadis. Sebab Nabi ditanya oleh Ma'iz kata ada seorang datang jumpa Nabi. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Kita pun kata afdal, bahasa Arab pun kata afdal, hak paling baik lah. Bila sebut dalam syarak ni, bila sebut afdal, itulah yang paling baik dan paling dekat dengan Tuhan. Itulah mana afdal. Kadang-kadang benda tu harus, tapi dia tak afdal. Jadi kita nak kena dapat beza-beza. Ada orang tanya kita, ustaz, buat lagu ni boleh ustaz? Orang tanya boleh, memang boleh lah, tapi tak afdal. Nabi kata, Ma'iz kata, ada orang tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal, paling besar, paling baik, paling dekat dengan Tuhan dan paling bernilai di sisi syarak? Itu mana afdal? Ma'iz kata, Nabi kata apa? Imanun billahi wahda. Beriman kepada Allah Ta'ala yang esa. Nabi ditanya amalan, tapi pasal apa Nabi sebut iman? Sebab iman itu sendiri adalah amalan yang paling afdal. Sama juga tuan-tuan dengan ilmu. Tuan-tuan jangan ingat ilmu ni semata-mata ilmu. Apa yang ditulis pada buku, apa yang diucapkan oleh seseorang penceramah atau tu guru. Tapi ilmu tuan-tuan adalah amalan yang paling afdal. Sebab tu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia berani kata, talabul ilmi afdal minan nawafil. Tu kata Imam Syafi'i tu. Yang direkod oleh Al-Imam Al-Qadhi Husain dalam buku dia Al-Ta'liq. Muqaddimah dia dalam itu. Kata Al-Imam Syafi'i, menuntut ilmu lebih afdal daripada sembahyang sunat. Itu bukan hadis Nabi, itu kata-kata Imam Syafi'i. Tapi dia ada nilai yang tinggi di sisi syarak. Belajar lebih baik daripada amalan-amalan sunat, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tahu? Memanglah Nabi pun ada banyak sebut riwayat dalam An-Nasa'i daripada Abu Zar dan Muaz. Nabi kata belajar itu lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat, sembahyang 1000 rakaat. Tapi itu nas yang ta'im. Namun banyaklah guna pakai untuk kita tarik orang kepada belajar ni. Dan sementara itu Imam Syafi'i pun kata begitu. Kalau Al-Imam Ibnu Arabi yang dikatakan bapa segala sufi, dia sebut dalam buku dia At-Tarajum, dia kata afdalul amali, dia kata al-ilm, sebaik-baik amalan ialah ilmu. Ilmu kita ingat, hak ditulis, hak dikata, hak kita sebut, hak kita belajar. Ilmu itu sendiri adalah amalan. Bahkan Al-Imam Ibnu Arabi tuan-tuan, dia sebut dalam Futuhat Makkiyah, diorang oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, walaupun pandangan ini ditolak oleh sebagian ulama hadis pasal tak ada nas. Namun dia sebut bila seseorang itu mati tuan-tuan, dia kata dibentangkan kepadanya beberapa perkara. Macam skrin gitu. Dia kata awal-awal perkara yang dilihat oleh seseorang hamba ketika jadi hamba kematian ialah sebanyak mana ilmu. Bukan amalan lagi, ilmu dulu.
Dia ditunjukkan kepada kita, tapi tak ada nas lah. Itu semata-mata pandangan yang dikatakan ada dasar kasyaf yang dia terima. Allah Ta'ala alam. Boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Sebab boleh ditegakkan Imam Nawawi. Kita jangan kata dusta, kita jangan kata benar. Sebab kadang dia ulama besar, dia juga ulama hadis. Tapi adalah beberapa perkara yang kita ulama lain tak terima. Tak kisah. Tapi nak cerita ilmu tu penting. Nampak? Sebab tu saya kata pada imam tu, saya kata saya tak perlu pendengar yang ramai. Saya cuma perlukan orang yang betul-betul nak dengar dan minat untuk belajar. Cukup. 7 orang. Tak apa. Kan? Kalau nak ramai macam tu lah, panggil pencetu rumah, panggil Ustaz Azhar Hidro yang top-top. Orang macam ni. Panggil lah. Kalau nak ramai, panggil dia. Tapi kalau nak ilmu, boleh panggil mana-mana ustaz yang boleh mengajar, boleh berkongsi dalam mana-mana bidang yang dia kuasai.